Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabari sekalian. Adakah kerajaan ni macam keberatan nak laksanakan GST kerana tak nak mencukaikan orang-orang miskin ataupun sebab tokey-tokey besar marah kalau GST dilaksanakan? Mana satu agaknya ya? Kita intro dulu. Ceritanya macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu pada Jumaat depan 18 Oktober, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan Belanjawan 2025 untuk Kerajaan Perpaduan Madani. Dan antara perkara yang bakal mencuri tumpuan dalam pembentangan bajet pada kali ini ialah penambahan cukai-cukai. Kalau anda nak tahu apakah penambahan cukai-cukai tersebut, saya telah laporkan tentang apakah cukai-cukai yang bakal ditambahkan oleh kerajaan menerusi bajet kali ini berdasarkan kepada laporan utusan Malaysia. Namun begitu, tuan-tuan dan sekalian, dalam banyak-banyak cukai yang ditambah itu, satu cukai memang cukup saya setuju, iaitu cukai pewarisan ataupun inheritance tax. Cukai pewarisan ini maksudnya ialah sekiranya kalau seorang itu meninggal dan dia ada harta yang hendak diwariskan kepada anak-anak dia, harta yang hendak diwariskan itu akan dicukaikan terlebih dahulu sebelum bakinya diserahkan kepada anak-anak mengikut kepada faraid ke pewarisan dan sebagainya. Tetapi yang duk mengamuk pasal cukai pewarisan ini ialah DAP. Mereka kata, kami tak tahu apa-apa pun pasal cukai pewarisan ni. Tak ada benda pun. Benda tak dibincangkan kabinet lah, itulah, ini. Jadi mana ada cukai pewarisan? Jadi kami tak tahu benda ni dan kami tak setuju. Itulah antara kata-kata DAP, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi kelakarlah. Bila kita sebut tentang cukai daripada orang kaya je, DAP duk mengamuk. Padahal katanya Pakatan Harapan ini adalah champion kepada golongan mahain dan tidak mahu menyenangkan golongan maha kaya, betul tak? Tapi tak apalah belakang cerita itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cumanya, sekiranya kalau anda tonton video saya itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda akan dapati selain daripada cukai pewarisan itu, akan ada 4 lagi cukai yang bakal dikenakan. Termasuklah cukai fat tax, cukai AI dan sebagainya. Tetapi ada satu cukai yang tidak disebut-sebut, tetapi rakyat dok kata better kerajaan laksanakan cukai ini daripada mengenakan pelbagai jenis cukai yang bermacam-macam itu kepada rakyat, ialah cukai GST. Kita semua tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pakatan Harapan ini memang menjadi champion untuk menolak GST satu ketika dahulu, ketika zaman Najib Razak. Dikatanya GST merupakan cukai yang membebankan rakyat dan sebagainya. Walhal berdasarkan kepada Timbalan Menteri Kewangan pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan yang kini berada dalam Kerajaan Perpaduan Madani, GST ini sebenarnya kalau dilaksanakan betul-betul, ianya boleh menurunkan harga barang. Dan selepas mendapat penerangan daripada beberapa orang ekonomis dan sebagainya, memang saya akui, sepatutnya kalau ikutkan sistem yang sebenar, GST ini boleh menurunkan harga barang. Kenapa? Kerana GST ini walaupun dikenakan dekat pelbagai peringkat, tetapi cukai GST ini boleh diklaim semula. Boleh ditebus semula. Jadinya, tidak ada isu pun kepada syarikat-syarikat yang atas-atas itu, pada cincin yang awal tu, untuk mengenakan compounding effect berdasarkan kepada cukai GST. Sebab cukai ini boleh claim. Tetapi cukai ini juga dalam masa yang sama sangat efisien. Sebab apa? Sebab ianya begitu menyeluruh, tidak ada sesiapa pun yang boleh mengelak dan lari daripada bayar cukai GST. Termasuklah penghilang, pengeluar, pemborong dan sebagainya. Everybody kena. Cumanya mereka boleh claim je lah. Itu kelebihan dia. Jadinya tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang berlaku ketika era Najib Razak itu ialah kegagalan penguatkuasaan oleh kerajaan. Di mana para penghilang, para pengeluar ini bila tahu GST nak diimplementkan, mereka terus naikkan harga barang terlebih dahulu sebelum GST itu dikuatkuasakan. Dan itu menyebabkan kenaikan harga barang yang mendadak pada ketika itu. Tetapi Pakatan Harapan masa itu memang of course menunggang isu ni lah. Dia kata, tengok betul tak GST menaikkan harga barang, kerajaan tipu, Najib tipu dan sebagainya. Jadi benda inilah antara menjadi punca penolakan rakyat terhadap kerajaan Najib pada ketika itu. Dan antara janji kerajaan Pakatan Harapan 1.0 ketika mereka hendak berkuasa ialah mereka hendak menghapuskan GST dan mengembalikan SST. Dan itulah yang mereka buat pada tahun 2019. Mereka telah mengembalikan SST menggantikan GST. Kiranya mereka telah meninggalkan cukai efisien itu kembali kepada cukai yang langsung tidak efisien seperti SST. Dan benda itu diteruskan sampailah ke hari ini. Cumanya tuan-tuan dan sekalian, kerajaan Anwar Ibrahim ini memang kita tahu cukup suka kutip cukai. Macam-macam cukai yang dia kutip. Sebab apa? Sebab cukai merupakan pendapatan utama negara pada ketika ini. Bukan FDI, bukannya ekspor, bukannya apa. Tetapi cukai.
Bahkan kedengki kita yang 5.9% lah itulah ini, kebanyakannya dipenuhi dengan hasil cukai. Bukan daripada pendapatan niaga kita dan sebagainya. Mungkin kerana itulah Anwar Ibrahim dan juga kerajaan ini cukup suka memperkenalkan pelbagai jenis cukai serta sampai satu tahap mereka menjadikan SST ala-ala GST. Ada compounding effect, ada B2B punya cukai masalahnya kan. Sehingga mendapat kecaman yang sangat-sangat teruk daripada rakyat tak berapa lama dahulu. Dan seperti mana yang saya sebutkan pada awal video tadi, pada belanjawan kali ini pun kerajaan bakal memperkenalkan lagi 5 cukai tambahan yang baru. Tetapi macam saya katakan juga dalam video saya itu, daripada kerajaan duk memperkenalkan cukai itu ini sebagainya, scrap saja semua cukai itu dan perkenalkan kembali GST. Tak perlulah sampai 6%. Mungkin boleh 5% saja, mungkin 4% saja sebab memang terbukti pun yang GST ini merupakan cukai yang lebih efisien dan kutipan juga akan jadi lebih banyak. Bayangkan tuan-tuan dan sekalian, pada tahun 2016, kerajaan Najib pada ketika itu telah mencatatkan kutipan 41.6 bilion ringgit untuk setahun cukai GST. Manakala SST tahun lepas 2023 walaupun dengan harga barang yang lebih mahal dan sebagainya dan juga kadar cukai yang lebih tinggi iaitu 6 atau 8% campur dengan 10%, tetapi kadar kutipan yang dicatatkan tak sampai pun 31 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kalau betul kerajaan hendak mendapatkan hasil maksimum dari cukai, dan tak payah pun fokus pada cukai-cukai banyak-banyak tu. Fokus satu cukai saja. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap, beliau telah menyatakan bahawa walaupun GST itu cukai yang efisien, cukai yang bagus dan sebagainya, tetapi beliau tak nak laksanakan sekarang. Beliau bagi alasan, kita tak nak cukaikan kepada orang miskin-miskin, jadi kita nak tunggu ambang gaji antara RM3,000 ke RM4,000 sebulan dahulu baru kita kutip GST. Itu kata-kata Anwar. Anak papa pun tepuk tangan lah. Oh, hebat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cakna pada rakyat dan sebagainya. Tak berlaku kejam. Dia memang tak nak cukai pada orang yang terbanyak, orang biasa-biasa. Dia cuma nak cukaikan orang maha kaya saja. Baik. Di sini saya nak debunk beberapa perkara. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia akui GST lebih efisien, lebih bagus dan juga lebih cekap serta boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak. Benda inilah yang sebenarnya telah diucapkan oleh Tuan Guru Haji Hadi dalam persidangan Parlimen zaman Najib tak berapa lama dahulu. Tetapi anak-anak papa yang menyupakan penyokong-penyokong kepada Anwar Ibrahim dan sebagainya duk hentam Tuan Guru Haji Hadi. Kata Tuan Guru UG dan sebagainya pada ketika itu kerana setuju dengan GST. Padahal Tuan Guru dalam ayat yang sama kata dia tak bersetuju dengan GST pada ketika itu. Kerana apa? Kerana GST mengutip cukai daripada orang miskin. Benda itu tak patut dalam Islam. Tetapi kerajaan Anwar ni pula, Anwar Ibrahim sendiri kata GST ini bagus, efisien sebagainya. Saya tak dengar pun anak-anak papa kata, oh Anwar telah jilat luar segi. Macam tu tak ada pula kan? Itu namanya hipokrit tuan-tuan sekalian. Lagi satu. Anwar sebut yang dia tak nak kenakan GST kerana apa? Dia tak nak cukaikan daripada orang-orang rakyat terbawah. Sekarang ini saya nak tanya, SST tu cukai itu maha kaya saja ke? SST tu tak dikenakan pada orang terbanyak ke? Banyak lagi lah soalan yang kita sebutkan. Banyak cukai yang dikenakan oleh kerajaan Madani ini sebenarnya kena pada orang rakyat bawahan macam kita ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Bahkan yang tidak langsung itu yang lagi sakit tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebab kadang-kadang markup price untuk tampung cukai yang banyak-banyak itu sebenarnya jauh lebih tinggi berbanding mengenakan cukai itu sendiri at the first place. Sebagai contoh, Anwar kata, oh kita akan cukaikan maha kaya dan sebagainya gedebak-gedebu. Tetapi maha kaya itu macam yang selalu saya katakan, mereka akan alihkan kos itu kepada pengguna. Dan mereka akan markup gila-gila sehingga harga barang dekat pasaran pada ketika ini menjadi sangat-sangat mahal dan rakyat pun mengeluh. Kenapa harga barang mahal sangat dan sebagainya. Ini adalah kesan daripada cukai-cukai dikenakan kepada orang-orang atasan itu. Dan of course rakyat juga kadang-kadang terkena juga cukai SST ke, cukai LVGT ke sebagainya, cukai bawah-bawah tu sebagainya kan. Bahkan cukai yang macam contohnya melibatkan utility. Macam penarikan kembali tarif elektrik, kan, penambahan bil internet dan sebagainya. Benda itu semua kena pada mereka. Semua kena belaka. Jadi celah mananya Datuk Seri Anwar Ibrahim nak kata bahawa kerajaan sekarang ini tidak mengenakan cukai kepada orang miskin sebagainya. Sedangkan kesan terhadap orang miskin itu akan ada juga sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Dan macam saya katakan tadi, yang tidak langsung itulah yang paling bermasalah.
Bahkan, kerajaan ni kononlah kata tak suka GST sebab nanti takut compounding effect. No, tahun lepas anda memperkenalkan perluasan skop SST sampai boleh jadi B2B punya tax. Sampai mendapat teguran dan hantaman. And then lepas tu barulah Menteri Kewangan kedua anda kata, oh, kita akan tangguhkan benda ini. Kita tak laksanakan sebab apa mendapat kritikan daripada rakyat dan sebagainya. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan yang bagi saya lah clueless dalam bab pencukai ini sebenarnya. Dia ingat dengan memperbanyakkan cukai macam tu, rakyat yang terbawah takkan kena. Hanya orang maha kaya saja kena. Masalahnya sekarang inilah, orang maha kaya ini, dia peduli apa? Kau kenakan cukai ke aku akan transferkan kos itu kepada orang bawahan. Tetapi kalau anda melaksanakan GST, cukai yang dikenakan kepada orang maha kaya itu, kalau ikut sistemnya, tidak akan efek pada mereka sebab apa? Mereka boleh claim balik. Tetapi sekarang ini, kenapa agaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak laksanakan GST? Berdasarkan kepada teori betapa GST ini akan mengenakan cukai pada semua pihak termasuk golongan maha kaya, jadi berkemungkinannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang menyebabkan kerajaan ini tidak mahu untuk melaksanakan GST pada ketika ini, kemungkinannya ialah kerana toke-toke di atas sana memang tak suka GST dilaksanakan. Para tycoon-tycoon ini memang tak nak GST dikenakan. Sebab apa? Kalau GST dikenakan, mereka akan kena. Dan of course lah mungkin tuan-tuan dan sekalian, benda ini tidak disukai oleh para tycoon tersebut dan menyebabkan kerajaan terpaksa backtrack, tak nak memperkenalkan GST. Tak apalah, kita perkenalkanlah cukai-cukai yang biasa-biasa itu sebagainya kan. Tak ada masalah pasal tu. Tak kira ada 34 jenis cukai, janji bukan GST. Padahal macam saya katakan tadi, kalau betul lah kerajaan ini nak efisien dalam kutipan cukai, tak payah cukai melambat tu. Laksanakan GST saja dah memadai. Kalaulah Nazri Hamdan dengar video ini dan dia bantah saya, memang kelakarlah tuan-tuan sekalian. Sebab apa tahu? Sebab sebagai seorang ekonomis, pastinya Nazri Hamdan akan tahu betapa apa yang saya cakap ini ada betulnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Sekarang ini kita just terima je lah apa yang kerajaan nak buat. Sebab apa? Sebab kerajaan ini kerajaan mereka kan. Kita hanya boleh berikan cadangannya. At the end of the day, mereka lah yang akan menentukan segala-galanya, betul tak? Kalau tidak, tak adalah Sani Hamzah cakap macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.